Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan di Liga Perdana Inggeris yang berlangsung pada awal pagi tadi. Spurs dikecewakan oleh pasukan Chelsea dengan jaringan 4-1 dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Rekod tanpa kalah Spurs lebur di game week ke-11. Rekod tanpa kalah pasukan Spurs akhirnya lebur selepas mereka tewas 1-4 kepada pasukan yang bermasalah, iaitu pasukan Chelsea pada awal pagi tadi. Spurs yang menerima kunjungan Chelsea bermula dengan agak baik selepas berjaya di depan terlebih dahulu menerusi jaringan Dejan Kulusevski seawal minit ke-6 hasil bantuan Pape Matar. Chelsea berpeluang untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-21 menerusi Raheem Sterling, tetapi dinafikan oleh VAR selepas bola terkena tangan pemain itu. Manakala gol Moses Caicedo pula dibatalkan selepas mendapati salah seorang rakannya berada dalam kedudukan offside. Segalanya bermula selepas Cristiano Romero meneja secara bahaya terhadap Enzo Fernandez yang juga merupakan rakan senegaranya, dan akibatnya dia dilainkan kad merah. Cole Palmer mudah menyempurnakan sepakan penalti yang dihadapkan akibat insiden tersebut pada minit ke-35. Lebih malang lagi apabila Udogie dilainkan kad kuning kedua pada minit ke-55 selepas menjatuhkan Raheem Sterling. Kesempatan menentang pasukan Spurs yang bermain dengan 9 orang sahaja telah digunakan sebaik mungkin apabila Nicholas Jackson berjaya mencipta hat-trick melalui jaringannya pada minit ke-75, 94 dan juga 97, sekaligus meranakkan impian Spurs untuk mendahului tahta Liga Perdana Inggeris. Spurs kini jatuh ke tangga kedua Liga di belakang pasukan Manchester City dengan perbezaan 1 mata sahaja. Ayah Luis Diaz masih belum dibebaskan. Ayah kepada pemain sayap pasukan Liverpool, Luis Diaz, masih berada dalam tahanan National Liberation Army of Colombia ataupun ELN, yang juga merupakan kumpulan pemberontak di negara itu. Mereka juga menyalahkan kerajaan Colombia yang sengaja melengah-lengahkan pembebasan tahanan, malah turut mengancam nyawa tahanan tersebut. Satu kenyataan telah dikeluarkan oleh pihak pemberontak itu pada 2 November yang lalu, mengatakan yang mereka sedang berusaha untuk membebaskan Mr. Luis Manuel Diaz secara aman tanpa berlakunya sebarang konflik lanjutan. Tetapi mereka memerlukan kepastian tahap keselamatan di pihak mereka juga. Mereka tidak mahu sesuatu akan terjadi nanti di mana kedua belah pihak akan terus berada dalam tekanan sehingga menyebabkan berlakunya insiden yang tidak diingini. Perbincangan masih lagi dilakukan dengan pihak kerajaan Colombia kini sedang memujuk dengan cara baik untuk menyegerakan pembebasan bapa kepada pemain itu agar mereka kembali menjalani hidup dengan tenang. Erling Haaland belum pasti dapat diturunkan dalam aksi UCL. Penyerang pasukan Manchester City, Erling Haaland, yang mengalami kecederaan berkulali semasa pasukannya menang besar ke atas pasukan bernama Hujum minggu lalu, kini masih berada dalam keadaan yang berjaga-jaga tentang tahap kecederaannya. Dia telah menjalani latihan bersama dengan rakan pasukannya menjelang aksi UCL menentang pasukan Young Boys nanti. Dilihat berada dalam keadaan yang baik. Pengurus pasukan City, iaitu Pep Guardiola, bagaimanapun masih belum pasti keadaan sebenar pemain itu. Haaland ada memberitahunya yang keadaannya sekarang adalah lebih baik berbanding sebelum ini, tetapi Pep mungkin tidak mahu mengambil risiko kerana perjalanan Liga masih lagi panjang. Haaland sudah pun menjadikan 13 gol setakat ini dan berkemungkinan besar akan kembali beraksi pada perlawanan menentang pasukan Chelsea pada hujung minggu nanti. Benjamin Pavard terpaksa diketepikan sehingga tamat tahun ini. Bintang pasukan Inter Milan, Benjamin Pavard, terpaksa diketepikan sekurang-kurangnya sehingga tamat tahun ini selepas dia mengalami kecederaan di bahagian lutut, di mana tempurung lututnya telah pun dislocated. Dia mengalami kecederaan tersebut pada perlawanan menentang pasukan Atalanta pada Sabtu lalu dan terpaksa dikeluarkan pada separuh masa pertama. Pemeriksaan lanjut telah pun dijalankan oleh pasukan perubatan selepas perlawanan tersebut dan mereka mengesahkan yang dia telah mengalami kecederaan yang serius di bahagian lututnya. Dia terpaksa menggunakan pendekat lutut terlebih dahulu selama 3 hingga 4 minggu sebelum memulakan proses pemulihannya. Dia sudah melakukan 9 penampilan setakat ini bersama pasukan Inter Milan selepas menyertai mereka daripada pasukan Bayern pada penghujung bulan Ogos yang lalu. Jude Bellingham terpaksa berdepan dengan situasi sukar pada ketika ini selepas menampilkan prestasi yang begitu cemerlang semenjak menyertai pasukan Real Madrid pada musim panas lalu. Jude Bellingham kini berdepan dengan situasi sukar
apabila dia terpaksa menjalani imbasan pada bahunya yang dipercayai mengalami sedikit kecederaan semasa mereka seri menentang pasukan Raja Balasano tempoh hari. Dia telah bermain selama 90 minit dalam perlawanan tersebut dan perkara ini telah disahkan sendiri oleh pengurus mereka, iaitu Carlo Ancelotti. Pemeriksaan lanjut terpaksa dilakukan untuk mengelak keadaan yang lebih serius melanda pemain tersebut di kemudian hari. Dia juga dilihat menghabiskan perlawanan dengan keadaan bahu yang berbalut dan keadaannya dikatakan tidak begitu serius. Mereka akan meneruskan kempen musim ini dengan aksi menentang pasukan Braga dalam UCL nanti, dan Bellingham yang berada dalam prestasi terbaiknya pada ketika ini masih belum pasti dapat diturunkan ataupun tidak. Mungkin bahunya injek disebabkan penat kiri pasukan Real Madrid. Dan Ben terpaksa berehat selama 2 bulan. Pengurus pasukan Newcastle United, Eddie Howe, mengesahkan pemain pertahanan iaitu Dan Burn terpaksa diketepikan sekurang-kurangnya 2 bulan selepas mengalami kecederaan di bahagian belakangnya. Dia dipercayai mengalami kecederaan tersebut semasa perlawanan menentang pasukan Arsenal, di mana mereka menang dengan jaringan 1-0 pada hujung minggu lalu. Dia yang beraksi selaku left back terpaksa dikeluarkan pada separuh masa pertama, dan keadaan ini sudah pasti membimbangkan pengurus mereka itu. Seorang lagi pemain yang berada dalam situasi yang sama adalah Mark Target, yang mengalami masalah hamstring dan akan berehat selama 3 bulan. Menurut Eddie Howe, kehilangan 2 tangguh utama mereka itu merupakan kehilangan besar kepada pasukan dalam meneruskan kempen musim ini yang masih lagi panjang. Lebih parah lagi, apabila mereka akan menentang pasukan Dortmund di Jerman, dan pasukan Dortmund semestinya mahu menang di tempat mereka sendiri, lebih-lebih lagi selepas mereka menang ke atas pasukan Newcastle di St James Park. Gabriel Jesus masih belum bersedia untuk diturunkan. Mikel Arteta menegaskan yang penyerangnya iaitu Gabriel Jesus masih belum bersedia sepenuhnya untuk diturunkan. Dia semakin pulih daripada kecederaan yang dialaminya sebelum ini, berkemungkinan akan dipanggil untuk menyertai pasukan negaranya, iaitu Brazil, sebelum kembali untuk beraksi bersama pasukan Arsenal. Keadaan ini sudah pasti merumitkan lagi situasi yang sedang melanda pasukan Arsenal, yang dilihat semakin membimbangkan dengan masalah kecederaan yang melanda mereka pada ketika ini. Arteta terpaksa bergantung harap kepada Eddie Nketiah yang berjaya mencetak hat-trick menentang pasukan Sheffield United baru-baru ini, tetapi gagal menemui sertaan penyudah ketika mereka tewas menentang pasukan West Ham dalam Carabao Cup, serta Newcastle yang menyaksikan mereka kececeran mata. Arteta juga berpendapat jika mereka berjaya mendapatkan Ivan Toney pada bulan Januari nanti, sudah pasti ia akan menambah lagi kekuatan mereka di barisan hadapan. Ia memalukan, kata Mikel Arteta. Menyusul kekalahan pasukan Arsenal kepada pasukan Newcastle tempoh hari, pengurus pasukan Arsenal iaitu Mikel Arteta mengatakan yang keputusan pengadil untuk mengesahkan gol tersebut cukup memalukan. Arteta menambah, ia mempunyai banyak sebab untuk menjadi tidak gol dan mereka sudah berusaha sehabis mungkin, tetapi berakhir dengan kekalahan. Perlawanan antara Arsenal dan juga pasukan Newcastle di St James Park berakhir dengan kekalahan pasukan Arsenal 1-0, menjadikan itu kekalahan pertama mereka pada musim ini dalam Liga. Namun yang menjadi tumpuan adalah gol kontroversi Anthony Gordon yang disahkan oleh VAR walaupun terdapat foul sebelum gol dijaringkan. Kekalahan itu membuatkan pasukan Arsenal tercicir 3 mata penting dan jatuh ke tangga keempat Liga. Endrick dapat kolak skuad kebangsaan Brazil. Menjelang jadual perlawanan antarabangsa, pemain muda yang baru berusia 17 tahun, Endrick, secara mengejut mendapat panggilan untuk menyertai skuad kebangsaan Brazil. Endrick menjadi pemain termuda yang dipanggil sejak Ronaldo Nazario pada tahun 1993. Pengurus pasukan Brazil mengatakan, Endrick mempunyai potensi yang bagus dan akan menjadi pemain berkelas dunia satu hari nanti. Setakat ini, Endrick sudah pun menjaringkan 8 gol daripada 25 penampilan dan dia pasti akan menyertai pasukan Real Madrid nanti. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain di Eropah. Juventus yakin untuk lanjutkan kontrak Adrian Rabiot. Juventus yakin akan berjaya melanjutkan kontrak pemain tengahnya, iaitu Rabiot, yang kini hanya berbaki selama 8 bulan sahaja lagi. Perkembangan terbaru itu dikongsikan selepas progres yang sangat positif yang telah pun ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Situasi ini bagaimanapun sedang diperhatikan oleh pasukan Bayern yang dilaporkan berminat untuk mendapatkannya jika kontrak terbaru yang ditawarkan oleh pasukan Juventus tidak berjaya ditandatangani. Konate tidak tolak peluang untuk kembali beraksi di Paris. Pemain pertahanan pasukan Liverpool, Ibrahima Konate, tidak menolak peluang untuk kembali bermain di negara kelahirannya, iaitu Perancis. Dengan pasukan Paris Saint-Germain dikatakan berminat untuk cuba mendapatkannya. Dia yang bermula dengan pasukan Paris FC sebelum berpindah ke pasukan Sochaux pada era remajanya sebelum menyertai pasukan RB Leipzig sebagai salah seorang pemain pertahanan muda terbaik pada ketika itu. Dia menyertai Liverpool pada tahun 2021 dan terus berkembang untuk menjadi salah seorang pemain pertahanan terbaik di dunia walaupun berdepan dengan pelbagai masalah kecederaan. Manchester United mahukan Guido Rodriguez.
Manchester United dilaporkan berminat untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Real Betis, iaitu Guido Rodriguez. Mereka melihat pemain tersebut mampu menggantikan Casemiro yang cedera pada ketika ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.